Ngam-ngam lalu apa di kawasan tanah perkuburan, moto tanah hidup. Tapi harap semua okey lah. Ini kawasan tanah perkuburan India Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perjalanan malam ni betul-betul banyak dugaan lah. Tadi waktu lalu dekat tanah perkuburan India pun tiba-tiba motor ni mati, tak tahu apa hal. Tapi biasalah tu. Walaupun kita doakan orang yang dah pergi tu dalam kubur ke mana-mana lah, kita doakan yang terbaik lah untuk diorang dekat sana. Sebenarnya halat tuju saya pada malam ini ialah saya nak tuju dekat satu lokasi tu, di mana seorang kawan saya, dia ini berbangsa India, dia bagi tahu saya yang tempat tu ada satu lokasi ni lah. Tempat ni dia sering mengalami gangguan. Dia diganggu oleh lembaga hitam berbadan besar dan tinggi ketika dia melalui lokasi tu, ketika di malam hari lah, dengan menaiki motosikal. Di mana lokasi ni macam yang saya nyatakan tu lah, macam yang boleh tengok, boleh cek dekat bahagian description. Tapi walau bagaimanapun saya teruskan juga perjalanan saya ni. Lagipun dah tak jauh sangat dah dari sini. Motor pun dah, orang kata dah boleh hidup lah. Boleh tengok kat belakang tu, dah okey, dah boleh hidup. Harap perjalanan saya ni semua okey lah. Dalam footage ni nanti mungkin gelap, tapi tak apa, nanti tengoklah, kalau saya free saya akan datang balik dekat lokasi ni yang saya nak tuju ni. Boleh tengok footage di hari siang dekat sana tu macam mana. Okey. Dan kebetulan lokasi yang saya nak tuju ni adalah satu lokasi pembuangan mayat di mana seorang Datuk Seri yang bergelar Datuk Seri ataupun VVIP menjadi mangsa colek dan bunuh. Kejadian ini terjadi pada tahun ni. Tapi dalam video pada kali ini bukanlah bertujuan nak menakut-nakutkan siapa-siapa ataupun mengguris hati mana-mana perasaan. Langsung tak ada. Dan mungkin kebetulan di mana kawan saya ini mengalami gangguan, dan kebetulan juga di situ lokasi pembuangan mayat tu. Dan harap semua okey lah dalam video kali ni. Sebenarnya tadi waktu kejadian tu, motor tak boleh hidup, saya rasa macam ada orang dekat dalam kawasan perkuburan tu. Sebab tu saya masuk sana, kira nak minta tolong, macam ada orang. Saya dah masuk ke dalam tu, tengok tak ada. Tapi mungkin saya yang salah tengok. Walau bagaimanapun, macam biasa, doakan orang yang dah pergi tu. Kita doakan diorang, semoga diorang baik-baik sajalah di alam sana. Okeylah, sekarang mungkin sudah masanya untuk saya meneruskan perjalanan. Sekarang pun hujan. Sekarang ni musim hujan. Sekarang ni hujan renyai-renyai lah. Sekali lagi saya nak bagi tahu, dalam video ni tak ada unsur kita
saya nak menakut-nakutkan siapa-siapa yang melalui jalan ni, ataupun tak ada unsur saya nak mengguris hati mana-mana orang ke ataupun individu secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi dalam video ni kira saya lebih kepada untuk merasai sendiri suasana atau melihat sendiri entiti yang dimaksudkan oleh seorang sahabat saya itu yang berbangsa India. Kerana dia kerap melalui jalan tu dan dia suruh saya datang dekat sana lah untuk tengok suasana tu. Macam tu lah lebih kurang. Dan pada malam ini saya akan menuju ke lokasi tu dan melihat sendiri. Dan di dalam dakwaan member saya tu, dia kata tempat tu dia sering mengalami gangguan selepas pukul 12 malam. Dia akan menerimalah gangguan di mana lembaga berbadan besar ataupun lembaga tinggi berwarna hitam akan berdiri di tepi jalan tu dan melihat dan mengganggu dia ketika dia melalui jalan tu. Entah betul ataupun tidak, saya pun tak boleh pastikan sebab ini dia yang alami. Dia cuma suruh saya pergi tengok dan kebetulan konten saya ini memang berkaitan mistik, sejarah dan seram. Jadi saya cuba juga pergi tengok dan saya akan ke lokasi tersebut. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Sebenarnya saya pun tak boleh lama-lama dekat lokasi ni sebab Polis menerima laporan pada hari yang sama dia diculik. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Culik 1961 dan mayat dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk dibedah siasat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pun sudah sampai di lokasi yang dinyatakan. Boleh nampak garisan polis, polis cross line yang masih kelihatan di sini. Dan mungkin kejadian tu kebetulan mayat tu dibuang di sini. Dan itu satu isu jenayah dan kebetulan gangguan yang dialami oleh sahabat saya itu berada di sini dan berlaku di sekitar sini. Saya akan cuba turun di bahagian bawah tu, di mana orang kata mayat tu dicampak dari atas ni sampailah dekat bawah sana. Oops, kena jaga sikit sebab jalan licin. Dekat sini suasana agak gelap dan tak nampak apa. Yang kedengaran hanya bunyi-bunyi malam. Dikatakan mayat tu dicampakkan daripada atas tu sampai ke bawah sini. Tapi ini bukanlah tujuan tentang mayat tu semata-mata. Laluan ni kalau dah malam memang agak sunyi. Sekarang pun lebih kurang pukul 12 lebih. Dah pukul 1.30. Lebih kurang pukul 1.30 sekarang. Laluan dekat sini kalau malam memang kenderaan agak kurang sangat lalu. Siang ada juga tapi malam lagi orang kata kurang sangat. Ada sebiji motor lalu.
sebiji motor lalu. Dan saya tengok dekat sana ada kereta tu sebiji lalu. Sekarang lebih kurang jam 1 lebih. Kalau siang, adalah juga kereta lalu kawasan sini. Mengikut apa yang dikabarkan oleh kawan saya itu, lembaga hitam tu ataupun entiti berbadan besar dan tinggi itu keluar selepas pukul 12 malam. Sebab dia biasa laluan ni. Dia daripada Ijok nak ke Rawang ataupun sebaliknya, dia lewat malam. Dan dikatakan entiti yang dia maksudkan tu keluar daripada Semak Samun ni, di mana tempat pembuangan mayat seorang yang bergelar Datuk ataupun VVIP. Polis crossline masih kelihatan di sini. Tapi mungkinkah itu hanya kebetulan? Satu kebetulan. Mengikut cerita dan dari beberapa sumber yang mengatakan mayat itu dicampak dari atas ni sampai ke bawah sana. Di bawah sana tu boleh nampaklah Semak Samun. Bukan Semak Samun, dia macam tumbuhan lah yang tumbuh dekat sekitar sini. Nanti saya akan cuba datang sekali lagi di kawasan ni pada hari siang. Kita boleh tengok suasana dekat sini macam mana. Kalau ada masa, saya akan cuba dapatkan footage di hari siang. Dan saya akan datang semula dekat tempat ni di hari yang lain, bila ada kesempatan. Polis crossline tu boleh tengok sampai dekat sini. Dekat sini pun masih kelihatan lagi. Masih kelihatan. Dia menjalar sampai ke sini pun kelihatan lagi. Ada kereta lalu Time-time macam ni pun ada orang pergi berjalan lagi. Tak tahu mana dia nak pergi. Tak apa, biarkan dia dengan urusan dia. Kita dengan urusan kita. Sudah hampir 1 jam saya dekat sini Setakat ni belum ada apa-apa lagi lah. Lebih kurang sekarang pukul 2 dan 2 lebih lah. Setakat ni dakwaan yang yang kawan saya bagi tahu tu pun saya belum nampak lagi. Dan saya masih tunggu dekat sini. Laluan ni memang sunyi sepi bila jam time macam ni. Kereta semua pun tak ada lalu dekat sini. Time-time macam ni mungkin ada 1-2 saja. Dalam video ni bukanlah tujuan saya nak menakut-nakutkan sesiapa ataupun bukanlah bertujuan nak mengguris hati sesiapa. Tapi lebih kepada penceritaan ataupun permintaan oleh seorang sahabat saya yang berbangsa India untuk saya terus datang ke lokasi sini, di mana tempat dia bukan sering dan di mana tempat dia pernah mengalami beberapa gangguan ketika melalui jalan ni. Sebiji kereta ada lalu. Sebiji kereta lalu. Mengikut dakwaan kawan saya tu, dia lalu sini dan dia dikejar oleh lembaga tu. Kadang lembaga tu berdiri kat tepi jalan dan dia melalui laluan ni dan dia menyedari lembaga tu ada berdiri terpacak dekat tepi. Time tu dia terus melajukan motosikal yang dia naik. Biasa dia naik motosikal melalui kawasan ni dan kadang-kadang tu naik kereta juga. Cuma hampir 3 kali ataupun beberapa kali dia mengalami gangguan dengan dia ketika dia menaiki motosikal lah. Tapi kemungkinan
entiti ataupun lembaga tinggi berbadan besar dan gelap itu ada di sini, dan kemungkinan lokasi ini menjadi tempat pembuangan mayat, dan mungkin benda itu secara kebetulan tiada kena mengena dengan kejadian jenayah tu. Sebab kalau kita sembang hal-hal ataupun bercerita hal-hal spiritual ataupun mistik, benda tu memang orang kata ada dekat mana-mana. Makhluk-makhluk tu memang ada dekat mana-mana. Kita tak boleh nafikan ataupun kita tak boleh menidakkan kebenarannya. Mesti ada. Cuma kita jangan terlalu takut ataupun jangan terlalu taksub benda-benda macam tu. Sebab wujudnya makhluk tu disebabkan Sang Pencipta. Dan dari situ kita boleh tahulah, selain daripada makhluk tu ada kuasa yang lebih berkuasa daripada diorang. Jadi soal takut dalam diri tu kalau boleh kita buang jauh-jauh lah. Takut hanya pada yang satu, itu lain cerita. Sudah hampir sejam setengah saya dekat sini. Saya pun tengok-tengok juga kawasan ni, kawasan sini. Tapi belumlah. Saya pun sebenarnya bukanlah nak tiba-tiba benda tu keluar ke serga saya dekat sini. Tak ada. Saya cuma nak, tujuan utama saya sebenarnya pergi dekat sini sebab request daripada seorang sahabat saya tu. Dan tujuan dia supaya lain kali dia lalu kawasan ni, dia tak ada takut lagi lah. Dia boleh lalu macam biasa. Sebab saya pun dah buat spot check dekat sini ataupun saya pun dah datang dekat sini untuk tengok sendiri keadaan sini. Alhamdulillah, setakat ni okey lah. Kejadian mangsa colek dan bunuh tu dikatakan selepas beberapa tuntutan oleh pihak pencolek yang tidak diendahkan oleh keluarga mangsa, terus terjadilah satu peristiwa ngeri. Tapi kisah dan kejadian sebenar saya pun tak boleh cakap lebih-lebih sebab benda tu bukan siasatan saya ataupun itu siasatan pihak polis. Kejadian tu kita tak boleh campur. Saya datang dekat sini lebih kepada apa yang saya katakan tadi tu. Lebih kepada tu. Walau bagaimanapun untuk semua yang dah pergi tu, kita doakan yang terbaik lah untuk diorang lah. Mungkin saya pun sudah lama tunggu dekat sini. Setakat ni saya pun taklah nampak apa-apa. Dan bukannya saya nak benda tu tiba-tiba keluar pun tak ada lah juga. Mungkin sudah waktunya untuk saya pergi dan tinggalkan tempat ni. Untuk kawan saya itu, so lepas ni kalau nak lalu tempat ni, hati-hati. Cuma perlu hati-hati sajalah. Tapi dakwaan yang benda tu setakat ni saya tak nampak. Saya pun dekat sini lebih kurang dah sejam. Dan rasanya sekarang masanya untuk saya tinggalkan tempat ni. And untuk siapa-siapa lah, especially untuk my friend tu. So you, kalau next time you lalu jalan ni lagi, just lalu and always be careful lah. That it's okay. Don't worry lah. Setakat ni saya tengok tempat ni, saya tak nampak lagi apa-apa macam yang didakwa tu oleh kawan saya tu. Tapi saya tak nampak dekat sini. Tak semestinya benda tu tak wujud dekat sini. Mungkin ada, cuma iyalah, bukan orang kata nasib kita nak tengok ataupun sebaliknya. Walau bagaimanapun, untuk siapa-siapa yang melalui jalan ni, saya bukanlah ada unsur nak menakut-nakutkan. Jalan ni sebenarnya okey. Cuma yang paling penting kita sentiasa berhati-hati dari segi persekitaran ke, ataupun sentiasa berhati-hatilah daripada
unsur-unsur jenayah ataupun sebaliknya. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Apapun, always be careful. Thank you. Hello, hi. Okay. Macam yang saya nyatakan dalam video saya sebelum ni, saya akan cuba datang ataupun menjejaki balik dekat lokasi kejadian tu yang saya datang pada malam tu. Dan sekarang kita boleh tengoklah suasana di siang hari dekat sini macam mana. Saya pun baru sampai dekat sini, tapi memandangkan cuaca pun hujan, mungkin saya tak boleh lama-lama lah dekat sini. Sekali lagi saya nak bagi tahu, dalam video ni tak ada unsur nak menakut-nakutkan pada siapa-siapa yang melalui jalan ni. Sekadar kita untuk merasai sendiri suasana dan kebenaran cerita. Kalau tengok dekat sini boleh nampak lagi ya, polis cross line dekat sini masih kelihatan. Dan dikatakan dekat sinilah lokasi tu. Tapi mungkin tak ada kena-mengena dengan penampakan yang dicuba turun dekat bawah tu. Tengok apa yang ada dekat sana. Dikatakan mayat tu dibuang di kawasan sini . Di kawasan sini. Ini bekas sampah lah. Lokasi dan tempat ni dia betul-betul dekat tepi jalan . Sebenarnya jalan ni ada juga kenderaan yang lalu, cuma ada kurang sikit lah. Lagi-lagi di sebelah waktu malam . Sebab tu apa, mungkin kes-kes jenayah ataupun yang berkaitan dengan tu, diorang pilih lokasi ni lah untuk melakukan sesuatu benda yang salah di sisi undang-undang.